Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasul minin. Allahumma ghnina bihalin haramin nasiba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su ya Allah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni nas'aluka bi barakati syarifah antuhimal dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib petang ini untuk ditujukan online khas pada surau Madrasah Ceras Perdana. InsyaAllah sama-sama kita share Madrasah Ceras Perdana, insyaAllah. Mohon kita share sama-sama. Saya ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la mohon share ya, insyaAllah. Ya. Ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la mohon share ya, insyaAllah. Ya. Kita share sama-sama Ceras Perdana. Mohon share Ceras Perdana. Mohon share sebelum kita mulakan, insyaAllah. InsyaAllah. Ceras Perdana, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang balik, insyaAllah. Kita masuk dalam Al-Quran Al-Baqarah, nota My Quran Time, ringkasan tadabbur daripada My Quran Time. Masuk dah ayat 131 kalau tidak saya. 133. Sekejap. Beriman 136, insyaAllah. Ya, siapa yang ada kitab ni 36 sampai-sampai tu kita baca surah kitab Tanbihul Ghafilin. Kita tengok ayat 136 Al-Baqarah. Beriman dengan para rasul tanpa memilih, insyaAllah, ya. Mana yang boleh share, kita share lagi, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulakan surah Al-Fatihah, insyaAllah. Ya. InsyaAllah.
ayat 136 ringkasan mewakilinya ialah beriman dengan para rasul tanpa memilih. Ini ringkasan daripada ayat tersebut. Ya, kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulu amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyu nabaina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka. Kami tidak membezakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Ya, Al-Baqarah ayat 136. Kita tengok kupasannya. Ayat yang maksudkan kami beriman bermaksud membenarkan dengan hati dan diucapkan dengan lisan yang diikuti dengan perbuatan-perbuatan hati dan anggota badan. Juga beriman kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran, dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau syariat yang dibawanya. Ni maksudnya, ya, maksudnya beriman kepada Rasul, ya, daripada zaman sebelum Rasulullah SAW sampailah kita sampai Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kami beriman, maksudnya membenarkan dengan hati kita, yakin dan percaya terus apa yang dibawa adalah sama sampailah kepada Rasulullah SAW. Itu maksudnya beriman. Beriman kepada Rasul tanpa memilih. Ya, tetap tak berubah. Yakin, ya. Yakin daripada Isa, Musa, Ibrahim, daripada zaman Ibrahim, ya, Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, sampailah kepada Musa, Isa, akhirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hati kita tetap membenarkan. Ini kena renung, ya, kena renung. Bab ni maknanya iman yang hebat, percaya dan yakin. Jangan pilih-pilih. Maksudnya tak ada beza-beza dengan kita. Begitu juga dengan nabi-nabi lain seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Kita perlu tegas dan percaya dengan apa yang diwahyukan kepada mereka. Ini yakin. Ya, sebelum Nabi Muhammad kita yakin yang disampaikan oleh Nabi Isa sampai kepada Nabi Ibrahim sebelumnya itu. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh membezakan nabi-nabi yang diturunkan, tetapi kita perlu menerima apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi seperti kaum Yahudi yang tidak memilih Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kaum Nasrani pula tidak mahu memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni, kalau kita memilih-milih Nabi, jadinya macam kaum Yahudi atau Bani Israel. Ya, dia tidak yakin dengan nabinya sendiri, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Zaman Yahudi, zaman Bani Israel. Itu Bani Israel ataupun Yahudi. Ya, tidak yakin, tidak memilih, tidak percaya langsung dengan Nabi Isa. Pada kaum Nasrani pula tidak pula yakin dengan Nabi Muhammad SAW. Apabila ada perkataan qulu, itu bermaksud, ya, qulu bermaksud untuk meneguhkan hati, iaitu peneguhan, kekuatan, teguhnya, padunya hati.
tu qulu amana billah. Kataan qulu awal-awal lagi ayat ni ada bab qulu, maknanya teguhnya hati kita untuk yakin dengan nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Bila kita tidak meneguhkan perkara ini, hati kita akan menjadi lemah dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan. Sebab tu kita kena yakin. Jangan langsung 90%, 80% tak, 100% yakin benar-benar dengan Allah Subhanahu. Kesan daripada sifat lemah ini, kita mungkin mudah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mudah saja, ya, bila mudahnya tak ada bab keyakinan dengan Allah Ta'ala, kita mudah syirik ataupun yakin pula ada kuasa yang lain. Berlaku sampailah ni pun masih berlaku lagi. Ada orang tidak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala kesan syirik pula akan menyebabkan kezaliman dan tekanan dalam kehidupan. Bila berlakunya syirik, akan berlaku pula perkara yang lain, yakni berlakunya bab syirik akan menyebabkan bab zalim, bab kezaliman antara sesama makhluk, dan ada pula berlaku tekanan dalam kehidupan. Lalu ada benda lain yang dikuasai. Habis ayat 136, maksudnya kita kena yakin betul, kena yakin betul-betul beriman kepada Rasul yang tanpa memilih. Tak ada beza-beza dengan Rasul yang dulu dengan yang akhir. Mereka yang beriman yang mendapat petunjuk. Ayat 137 menerangkan kita perkara mereka yang beriman akan mendapat petunjuk. Bila seorang tu beriman, yakin dengan Allah Ta'ala, Allah akan bagi hidayah, Allah bagi petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad tadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 137. Maksudnya, maka jika mereka beriman sebagaimana kamu beriman, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau ya Muhammad, yakni Muhammad SAW, terhadap mereka, yakni dengan pertolongan Allah, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 137. Maksudnya dalam ayat ni ialah Allah SWT berkata, jika kamu beriman, sesungguhnya kamu telah mendapat petunjuk. Bagaimana kita nak tahu kita beriman? Rujuk semula ayat 135. 135. Kita tengok ayat 135. Bagaimana ayat 135? Rujuk ayat semula ayat 3135. Apabila kita menerima apa sahaja yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan anak cucunya, iaitu Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, seterusnya Nabi Muhammad SAW, maka inilah yang dikatakan sebagai beriman. Ingatlah, ya, beriman dan janganlah berpaling. Jika kita enggan berpaling dan menolak untuk beriman, ini bererti kita sedang menentang dan memusuhi dakwah Islam. Apa resolusi dalam ayat ini? Ya, kaum Yahudi dan Nasrani sentiasa memusuhi Islam dan memerangi pengikutnya. Pada zaman Nabi Ibrahim lagi masih menolak bab Islam. Apa yang dibawa oleh kebenaran yang Nabi Ibrahim bawa masih diteruskan, ya, bab ketidakkepercayaan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Islam akan mendapat perlindungan Allah SWT daripada kejahatan Yahudi dan Nasrani selagi mereka istiqamah di atas landasan syariat Islam. Ya, terangkan di sini, orang Islam akan mendapat perlindungan Allah SWT daripada kejahatan Yahudi dan Nasrani selagi mereka istiqamah
di atas landasan syariat Islam. Ini kita bagaimana serangan, bagaimana tindakan Yahudi dan Nasrani, Islam berpegang teguh, Allah lindungi kita. Kecuali kita berpatah balik mengikut telunjuk diorang, kita yang akan punah. Allah tak lindungkan kita nanti. Sebab kita mengikut telunjuk. Yahudi Nasrani takkan duduk diam selagi kita tak musnah, selagi tak ikut telunjuk dia. Itu yang kita bimbangkan. Dah mula ada negara-negara yang mengikut telunjuk Yahudi. Mana kita bimbang, ya, sampai dah boleh menjual arak, sampai dah dibolehkan arak dibeli untuk Islam, untuk yang tak Islam. Cuma dibandingkan dengan, diasingkan dengan bab umur pula membeli. Allah Akbar, tuan-tuan, cuba renung. Hanya yang haram tetap haram. Bila bercampur dengan Yahudi, dengan Nasrani, yang haram jadi halal. Dah pun berlaku sekarang. Ini kerenung kita cari jalan, kita pertahankan yang mana hak Islam, yang mana yang tidak. Seterus hak sepatutnya kita pegang. Ini mesej daripada ayat 137. Maksudnya beriman, mereka yang beriman akan mendapat petunjuk. Masuk ayat 138, ringkasan tadabbur, ya. Laju sikit, insya-Allah nak habis dah. Kita tengok ayat 138, ya, diringkaskan celupan iman dan pengaruhnya dalam jiwa serta kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, auzubillahi minasyaitonirrajim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghata wa nahnu lahu abidun, ya. Wa nahnu lahu abidun. Sibghah yakni agama Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Al-Baqarah 138, ya. Sibghah agama Allah, siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Maksudnya kupasan ayat ni, ayat ini mengandungi kalimah sibghatullah, ya. Sibghatullah iaitu celupan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni, ya. Analoginya ialah apabila roti dicelup dalam jam coklat, maka hanya bahagian luar roti saja bertukar menjadi coklat, berbanding roti dicelup dengan air coklat, maka seluruh bahagian luar akan di dalam roti tersebut turun. InsyaAllah. Assalamualaikum. Mohon doakan anak saya di Turki, insyaAllah. Sedang online, insyaAllah. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay. Bye. Okey. Ulang balik, ya. Ayat ini mengandungi kalimah sibghatullah, ya, iaitu celupan Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, anak saya tadi ada online call daripada Istanbul. Mohon doakan anak-anak kami di sana sedang mengaji kitab tahun akhir, insyaAllah. Analoginya ialah bila roti celup dengan jam coklat, maka hanya di bahagian luar, itu sim, ya, dicelup menjadi coklat, berbanding roti bila dicelup dengan air coklat, maka seluruh bahagian roti akan menjadi larut dengan air coklat. Celupan agama Allah SWT akan kelihatan dalam diri orang beragama. Bahkan kesannya bukan sekadar membaca Al-Quran, tetapi akan terpamer kecantikannya itu melalui perkataan, senyuman dalam interaksi bersama pasangan di rumah,
dan juga berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang celupannya lebih baik daripada celupan Allah, kerana dialah yang menghiasi dan mewarnai jiwa hambanya dengan keimanan untuk mendapatkan celupan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama, perlu ada kesungguhan dan pengorbanan. Kedua, bersedia untuk berubah sama ada luaran ataupun dalaman, yakni fikiran dan perbuatan. Ini dipanggil sibghatullah, ialah celupan. Apa yang maksudkan dengan celupan Allah? Celupan ialah menjadikan manusia itu beriman dengan penuh ikhlas, mengikut ajaran Islam yang sebenar. Menurut Al-Qurtubi dalam kitabnya membawa maksud, masuklah dengan ikhlas dan mengikut sunnah, iaitu masuk dengan sebenar-benarnya tanpa persoalan. Bila masuk Islam, ya, contohnya dah hidup dari bangun tidur sampai tidur balik, cara Islam tu maknanya celupan Allah, sibghatullah, iaitu beriman dengan penuh ikhlas mengikut ajaran Islam yang sebenarnya. Itu kekuatan Islam. Tak boleh diganggu, tak boleh dikacau. Pasal apa? Dia celupan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sibghatullah. Maksudnya kita perlu ada bab tu, baru kita tak diterjah, kita tak bergoyang. Ditindas, kita takkan diam, ataupun kita takkan berganjak. Kita pegang sebenar-benarnya pegangan kita, Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dan Rasulullah SAW. Tu sibghatullah, itu mempertahankan. Tetapi bila nak menghiasi, menjiwai hambanya dengan keimanan untuk dapatkan celupan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya, pertama ada 2 poin. Ya, untuk dapatkan celupan Allah sebenar-benarnya ada 2 poin yang penting. Pertama, perlu ada kesungguhan dan pengorbanan. Bab sungguh dengan Islam, ya, bab menyungguh dengan Islam mesti ada. Jangan main-main, jangan main 50-50, jangan ragu-ragu, jangan was-was, jangan cuak-cuak dengan Islam. Islam tetap Islam. Yakin, ya, akan dibantu Allah Ta'ala. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Gamos, ya, Islam tu macam seperti pokok. Daripada akar pokok sampai ke pucuk pokok. Kalau pokok pelam, dia tetap pokok pelam. Tak boleh ditambah-tambah, tak boleh ditampung-tampung, tak boleh diubah-ubah. Dia akar pokok sampai ke pucuk pokok pelam. Kalau pokok durian, pokok durian. Tak ada dahan yang lain, akar yang lain, batang yang lain, buah yang lain. Tu Islam yang sebenarnya. Tu santah tu je celupan. Maksudnya perlu ada kesungguhan. Tak boleh berdalih. Kalau haram, tetap haram. Kalau halal, tetap halal. Yang hak, tetap yang hak. Ni. Dan pengorbanan, maknanya pengorbanan mesti ada. Bila ada bab pengorbanan, bukan sembahyang, bukan raya korban aja. Maknanya pengorbanan untuk membuang yang maksiat. Selama ni ada bab maksiat, selama ni ada arak, buang terus arak. Nak tunggu apa lagi? Allah dah bagi peringatan dengan COVID. Hari ni 1000 lagi. Ya, dah 1000 lagi. Selangor dah 600. Sabah dah menurun. Di Selangor pula 600. Ya, maksudnya perlu dipertikaikan apa benda yang masih lagi tidak halal. Contohnya arak. Kenapa nak dijual lagi? Dah tahu mudarat, dah tahu banyak bala dah terkena. Maknanya kena renung. Ya, bila Allah kata yang halal halal, yang haram haram, yang haram terus buang. Tu bab pengorbanan. Ya, pengorbanan bukan nak raikan seseorang ataupun nak raikan kaum-kaum yang lain. Ya, ni nak raikan mana? Allah SWT. Itu perintah Allah Ta'ala. Kenapa nak ditangguhkan lagi? Tu bab pengorbanan. Dah tahu maksiat, korbankan, buangkan yang maksiat. Yang kedua, bersedia untuk berubah sama ada luaran dan dalaman. Bersedia masuk Islam, mengaku Islam,
tak ada lain, berubah terus. Yang lama lepaskan, taubat kita, cari dengan terbaik di sisi Allah Ta'ala. Luaran ataupun dalaman, maksudnya fikiran kita berubah, hijrah fikiran kita, dan kemudian perbuatan kita pun berubah. Itu yang paling hebat, hijrah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu. Habis ayat 136, kita masuk terus dengan ayat 139. Tadi 138 jadi 139. 139 ni menceritakan perdebatan kaum Yahudi dan Nasrani. Antara dia pun berdebat. Tengok ayat dia, auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Sadaqallahul azim. Katakanlah, yakni Muhammad, adakah kamu hendak berdebat dengan kami mengenai Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada Allah, kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Tuh, Allah perintah Rasulullah SAW, bab perdebatan dengan kaum Nasrani. Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan Rasulnya untuk memberitahu kepada kaum Yahudi dan Nasrani agar menghentikan perdebatan mereka yang dilakukan. Apakah kamu akan berdebat dengan kami tentang keesaan Allah, kewajipan ikhlasnya kepadanya, sedangkan Dia adalah Tuhan semesta alam, maksudnya menguasai seluruh makhluk yang terdapat di langit dan bumi, dan kami amalan kami dan kamu amalan kamu, dan hanya kepada Allah lah kami ikhlas beribadah dan tidak menyekutukan apapun dengannya, dan kami tidak menyembah siapa pun selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena renung kita, ya. Apa maksudnya? Orang Yahudi dan Nasrani suka bercakap-cakap pasal Tuhan. Ini begini, Tuhan ini begitu. Kalau mereka betul-betul sedar Tuhan itu siapa, pasti mereka tidak akan sanggup untuk berkata-kata. Ini perangai Yahudi, ya. Perangai Yahudi yang memang tak berhenti dengan berdebat pasal Tuhan. Kita jangan macam tu. Dah dibagi mesej pada kita, janganlah kita nak berdebat, yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu mesej ayat ringkasnya, ringkas mesejnya daripada ayat 139. Maknanya Yahudi dan Nasrani tak berhenti berdebat dengan nama Tuhan ataupun dengan petikaikan bab Tuhan. Tak berhenti sampai dah ni. Akhir sekali 140. 140 mereka, ya, 140 ni diringkaskan sebagai mereka atau Allah SWT yang lebih tahu. Kita tengok ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbata kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, atau kamu, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, berkata bahawa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi dan atau Nasrani. Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah?
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian daripada Allah yang ada padanya. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Masih lagi bab Yahudi dan Nasrani. Pasal apa? Berdebat lagi dengan bab Nabi Ibrahim, diceritakan. Kupasan ayat ni, orang Yahudi dan Nasrani sentiasa menganggap bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dan semua Nabi dan keturunannya beragama Yahudi. Dianggap macam itu juga. Tak berhenti. Ya, sebabkan tuhman ini Allah Subhanahu Wa Taala menemplak dengan menjawab, Kul antum a'lamu amillah. Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Ya, maksudnya dia mencabar Allah Ta'ala. Bila mencabar Allah Ta'ala, maksudnya mengundang keburkaan Allah Ta'ala. Ya, dia masih lagi mencabar Allah tentang siapa yang boleh tahu. Kita dah tahulah, orang Islam, Allah Maha mengetahui. Tapi kedegilan Nasrani dan Yahudi takkan berhenti. Mereka juga menuduh Islam adalah agama baru, sedangkan Yahudi itu agama baru. Ya, dituduhnya Islam agama baru, padahal dia mengaku Yahudi itu lagi baru. Silaplah. Ya, padahal diutuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka juga menyembunyikan apa yang tertulis di dalam kitab mereka tentang Nabi akhir zaman. Tetapi Allah SWT tidak sesekali lalai akan apa yang mereka kerjakan. Ayat ini sebenarnya untuk Yahudi dan Nasrani, dan ia dapat menjadikan panduan buat kita agar sentiasa berada dalam agama Allah SWT. Sanggup dia. Padahal dah ditulis dalam Taurat, dalam Injil. Dalam Injil yang betul-betul original, yang betul-betul yang lama, memang tertulis nama Nabi Muhammad SAW. Tapi dipadamkan. Tulis lagi kitab baru, diceritakan yang lain. Nama Muhammad tu dipadamkan. Semalam ada saya tengok dalam YouTube, dalam rencana menceritakan macam mana nama Muhammad tu dipadamkan dalam kitab lama, kitab Injil. Memang ada. Bahasa lama, bahasa Ibrani masih tertulis lagi nama Muhammad SAW. Tapi dipadamkan oleh ulama-ulama dia orang. Itu yang hebatnya. Kaum Bani Israel, kaum Nasrani. Tapi dia terlupa. Dia sembunyikan apa yang tertulis dalam kitab, tetapi tentang kitab mereka tentang Nabi akhir zaman, tetapi Allah tidak sekali-kali lalai. Allah tak lika. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Allah tidak lalai apa yang mereka kerjakan. Ayat ini sebenarnya untuk Yahudi dan Nasrani, dan ia dapat menjadikan panduan buat kita agar sentiasa berada dalam agama Allah. Maksudnya kita tetap dengan pegangan kita, tetap dengan Rasul kita, dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ayat 140 masuk 141. InsyaAllah kita dipertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan. Ayat 141 ni menceritakan kita ni dipertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta dibertanggungjawabkan tentang apa yang mereka kerjakan dahulu. Al-Baqarah 141. Kupasan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengulang kembali apa yang telah ditegaskan pada ayat 134 dalam surah Al-Baqarah agar kita dapat memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan bahawa
berbangga dengan keturunan terdahulu tidak akan mendatangkan manfaat pun. Oleh kerana itu, hendaklah mereka menyelamatkan diri sendiri daripada kejahilan dengan iman, Islam dan ihsan. Ni. Ingatkan kita yang lepas zaman yang dulu, tetap zaman yang dulu, kita ni jangan kita terlalu bangga dengan keturunan kita. Yahudi bangga sangat dengan keturunan dia. Dia tak berhenti dengan hebatnya keturunan dia, tapi dia terlupa. Dia tak buat apa. Benci, dengki, hasad dengan Rasulullah SAW ada. Sampai sekarang ni pun dengan umat Islam. Nasrani dengan Yahudi. Sebab tu Allah pesan pada kita, mesej pada kita, jangan kita ni berbangga dengan keturunan dahulu. Tidak akan mendatangkan manfaat pun. Yang penting, hendaklah mereka menyelamatkan diri kita. Kita ni nak selamatkan diri daripada kejahilan. Itu kena teruskan bab pencarian ilmu. Kemudian dengan iman, Islam dan ihsan. Itu antara yang terbaik. Kesimpulan ayat tersebut, daripada awal tadi 135, menjadikan, yang pertama, menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kehidupan kita. Tu untuk kita jadi panduan kita kepada hidup kita di dunia dan akhirat. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim sebagai pemimpin yang hebat zaman dia. Nabi Muhammad lagi hebat dia punya kepimpinan, teladan, akhlaknya terus pada Al-Quran. Yang kedua, resolusi ayat, kekuatan keimanan kepada Allah SWT nescaya akan diberi kecukupan. Pertolongan Allah tetap ada. Syaratnya iman kita dengan Allah macam mana. Yang ketiga, selalu semak gaya pemikiran dan perasaan kita agar sentiasa berteraskan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesej. Kita kena selalu semak cara pemikiran, gaya pemikiran kita dan perasaan kita agar sentiasa berteraskan kehambaan kepada Allah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Perkataan yang akhir dalam ayat ni ialah kana. Kana ni maksudnya menjadi. Disebut dalam Quran 1390 kali. Nampak ringkas tapi diletakkan dalam bentuk past tense, menjadi perkara yang berbeza. Habis ayat 141 dan juzuk pertama pun habis. Quran Time Nota. Kita akan sambung ayat juzuk kedua insya-Allah mulai besok. Sikit saya nak sentuh tentang kelebihan umat-umat Muhammad SAW. Kita tengok. Saya bacakan di muka surat sana 609. 609, kelebihan umat Muhammad yang diceritakan oleh Nabi Adam. Saya bacakan, ada 4 poin yang Tok Adam kita ceritakan kelebihan umat Muhammad SAW. Untung kita jadi umat Muhammad SAW. Nabi Adam AS berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada umat Muhammad SAW 4 macam kemuliaan yang tidak diberikan kepadaku. Tok Adam kita, Nabi Adam. Pertama, menetapkan tempat taubatku di Mekah, sedang umat Muhammad SAW akan diterima taubat mereka di mana-mana tempat. Tok Adam kata, untungnya kita, dia bertaubat bila di Mekah, baru dapat diterima taubatnya. Tok Adam. Kita, mana kita buat dosa, kita tetap diterima di mana-mana tempat taubat kita. Yang kedua, dahulunya Adam berpakaian ketika berbuat dosa ditelanjangi. Sebaliknya umat Muhammad SAW berbuat dosa dengan telanjang dan Allah memberi pakaian kepada mereka. Allah, nampak? Tu Adam daripada syurga tiba-tiba tanggal semua pakaian.
Bila tersilap, akhirnya masuk ke dunia telanjang dia. Manakala kita umat akhir zaman buat dosa dengan telanjang pun, Allah masih lagi terima taubat kita, bagi balik pakaian kita. Nampak? Bayangkan, Tok Adam tanggal terus, silap sikit dia, tanggal terus pakaian. Kita kalau dibuat macam tu macam mana? Tengah-tengah beli nombor ekor contohnya, buat maksiat, beli saja tanggal pakaian. Macam mana agak-agak? Cuba renung. Allah tak buat macam tu, bagi lagi peluang. Yang ketiga, aku berbuat dosa. Tok Adam kata, aku buat dosa, dipisahkan dengan isteriku. Tetapi umat Muhammad SAW berbuat dosa dan tidak dipisahkan pun dengan isterinya. Tok Adam berpisah dengan Tok Hawa, silap sikit, dipisah dengan Tok Hawa. Tok Hawa ke tempat lain, Tok Adam ke tempat lain. Kena renung kita. Kita ada isteri, tak ada isteri, masih lagi buat dosa, tak berpisah pun, boleh kawa lagi. Itu hebatnya kita, kelebihan umat akhir zaman. Yang keempat, Tok Adam kata, aku telah berbuat dosa di dalam syurga sehingga dikeluarkan daripadanya. Sebaliknya umat Muhammad SAW berbuat dosa di luar syurga, kemudian dapat masuk syurga sesudah taubat. Allah, Tok Adam beritahu, maksudnya dia buat dosa di dalam syurga, keluar daripada syurga. Umat Muhammad berbuat dosa di luar syurga, bertaubat, masuk balik ke dalam syurga. Tu antara 4 kelebihan yang diceritakan oleh Tok Adam kita, Nabi Adam, ya, tentang kelebihan umat Muhammad SAW. Nabi Musa pun ada cerita bab kelebihan umat Muhammad, lebih pada 10 tanya. Kita akan baca akan datang, insya-Allah. Mana yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada saya sendiri. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita jadi panduan, ya. Jadilah umat yang bertuah. Kita ni sebagai umat Muhammad SAW, jangan disia-siakan masa kita, umur kita, sihat kita ni. Teruslah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan peringatan yang ada ini, kita jangan main-main, jangan mengundang lagi kemurkaan Allah Taala. Teruskan ibadah kita, kebajikan kita. Sabar, tetap sabar, ya. InsyaAllah hujung ni nanti ada bab kemanisan. Mana yang baik, terbaik terus daripada Allah SWT, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iya kan. Surah Al-Nazina Al-Antana InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishari bina waqdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzuka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. تحسنا بالجبر وتصمنا بملكوت الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق يا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى يا الله. بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك ببركة الشريف أن تهمل الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah saya ucapkan ribuan terima kasih kepada surau Madrasah Ceras Perdana, memberi ruang untuk saya terus online. Kita jumpa lagi akan datang macam biasa online. Mohon kita doa kepada Allah Ta'ala dapat kita buat live terus di surau, insyaAllah. Jumpa esok di surau
online di surau. Esok hari Isnin, InsyaAllah Isnin keempat, akan ditentukan besok, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.